Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak pandai buat kerja, tidak kompeten untuk mengendalikan negara. Gara-gara dia, Malaysia jatuh, merundum, jauh ketinggalan negara lain. Adakah Anda bersetuju dengan pendapat ini? Wan Saiful berkata, Malaysia semakin hilang daya saing. Kuala Lumpur, kejatuhan Malaysia 7 anak tangga daripada ke-34 dalam kedudukan daya saing dunia Institut Antarabangsa bagi Pembangunan Pengurusan IMD 2024 menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim didakwa gagal mentadbir negara. Ahli Parlimen Tasik Gelugur Datuk Wan Saiful Wan Jan mendakwa kejatuhan itu berlaku ketika zaman pemerintahan Pakatan Harapan Barisan Nasional yang tadbir Anwar bersama parti-parti dalam kerajaan yang tidak kompeten. Ini membuktikan Malaysia semakin hilang daya saing. Tidak kompetennya Anwar dalam mentadbir ekonomi negara menyebabkan perkara ini berlaku. Hala 7 negara tak tahu kemana, katanya. Tambahannya lagi, kita perlu persalahkan Anwar dalam hal ini. Perdana Menteri selalu berjalan ke sana ke sini memberitahu beliau pimpin negara yang korup. Kalau Perdana Menteri sendiri mengatakan negara sendiri adalah buruk, bagaimana pelabur-pelabur asing nak yakin kebolehan dan kemampuan negara kita? Katanya lagi dalam satu kenyataan hari ini. Rabu lalu, media melaporkan Malaysia berada di kedudukan ke-34 daripada 67 negara dalam ranking daya saing global WCR 2024 dan keempat kalangan negara di ASEAN selepas Singapura, Thailand serta Indonesia. Malaysia jatuh 7 anak tangga dari kedudukan ke-27 yang dicatatkan pada tahun lalu. Demikian menurut laporan WCR yang dikeluarkan Institut Antarabangsa bagi Pembangunan Pengurusan IMD. Singapura muncul sebagai ekonomi paling kompetitif di dunia, mendaki 4 anak tangga dari tahun sebelumnya untuk mengatasi Switzerland di tempat kedua, diikuti Denmark di tempat ketiga. Dalam pada itu, Wan Saiful berkata beliau sudah menjangkakan kejatuhan itu dan Perdana Menteri didakwa akan mengulangi alasan sama dengan tidak mempeduli perkembangan itu. Anwar akan kata dia tak kisah di mana perangai, tak kisah ini akan dijadikan alasan. Kita akan ada kepimpinan yang tidak kompeten dan tidak kisah kedudukan negara akibat daripada tidak kompeten mereka ini, katanya lagi. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kata-kata PH kini menghantui mereka sendiri. Kuala Lumpur, kadang-kadang bukan rakyat nak kutuk Pakatan Harapan PH. Sebaliknya, bayang PH yang mengutuk mereka secara kau-kau sekarang, kata pemerhati politik yang menggunakan akun Facebook ulasan Attack China. Ya kerana, katanya, yang kata daya saing jatuh salah Perdana Menteri, itu PH. Yang kata semua tender kena buka pun PH. Yang kata harga petrol naik zalim itu PH. Yang kata kadar cukai naik zalim itu PH juga. Yang kata pelabur asing jual negara itu PH. Yang kata kos kehidupan naik kerajaan tak guna itu PH, katanya. Malah yang kata elektrik naik bebankan rakyat itu PH. Juga yang kata hutang negara bankrupt negara itu PH. Yang kata UMNO adalah penyamun juga PH, katanya.
Tambahnya lagi, yang kata MCA mengkhianati Cina, tak iktiraf sijil pemeriksaan bersama Sekolah Menengah Persendirian Cina, UEC, itu PH. Yang kata MIC tak jaga kuil itu PH, ujar beliau lagi. Oleh itu, menurutnya, yang menghantui PH hari ini bukan orang lain, malah PH sendiri. Perihal PH melakukan apa yang mereka lawan, hanya membawa satu maksud. BN adalah betul, tulisnya dalam postingan Facebooknya. Nah, apa pandangan rekan-rekan di luar sana? Adakah dakwaan ini atau pandangan ini betul? Atau memang apa-apapun atau sesiapapun yang menerajui kerajaan akan menghadapi masalah yang sama? Walau apapun, kita berharap Malaysia, negara kita, akan menjadi hebat satu hari nanti. Bukan tak hebat sekarang, memang hebat. Cuma orang putih kata trust the process. Sekian. Kejap. Ruangan komen terbuka. Sesiapapun boleh mengutarakan pandangan masing-masing. You are all welcome. Semua boleh singgah. Sekian. Muhyiddin berkata benar, manakala Anwar menipu rakyat. Rakyat mangsa kenaikan harga diesel. Kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin tepat menggambarkan kesengsaraan rakyat akibat langkah PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim menaikkan harga diesel sebanyak 1,20 ringgit atau 56% daripada harga sebelumnya. Muhyiddin juga menegaskan bahwa Anwar menipu dengan mendakwa kenaikan harga subsidi ini hanya akan menjejaskan golongan maha kaya dan warga asing. Hakikatnya, kenaikan harga diesel ini menjejaskan kehidupan rakyat biasa serta meningkatkan kos operasi pesawah, petani, peladang, peniaga kecil, dan kontraktor kecil. Tidak sampai 48 jam selepas kenaikan harga diesel diumumkan, beberapa sektor telah mengumumkan kenaikan harga perkhidmatan dan barangan masing-masing. Pengeluar konkret, syarikat penunda kenderaan, dan pekebun sayur di Cameron Highlands adalah antara yang terawal mengeluarkan notis kenaikan harga. Persatuan Pengusaha Lori Tipe menyatakan kos bahan binaan akan meningkat sebanyak 30%. Terdapat keluhan daripada kontraktor kecil mengenai kenaikan harga tanah selori tayar 6 daripada RM180 kepada RM250 yang sudah pasti akan meningkatkan kos pembinaan rumah. Walaupun tiada notis rasmi, terdapat keluhan pesawah bahawa kos mengerjakan sawah meningkat daripada RM450 serulung kepada RM738 serulung. Sewa traktor meningkat daripada kos RM80 ke RM120 serelung. Kos pengendalian mesin padi meningkat daripada RM130 ke RM180 selerung. Sewa backhoe JCB pun naik daripada RM450 sehari kepada RM550 ke RM700 sehari. NGO Kebajikan Malaysian Relief Agency MRA menyatakan kegiatan membantu rakyat turut terjejas akibat kenaikan harga diesel kerana kenderaan 4-wheel drive yang mereka gunakan untuk mengangkut barangan bantuan menggunakan diesel. Malah kerajaan tidak pernah terfikir bahawa lembu korban dan tong gas juga diangkut dengan kenderaan diesel. Dengan kenaikan harga diesel, harga satu bahagian lembu korban meningkat RM100 dan harga satu unit tong gas meningkat daripada RM31 kepada RM35.
Tidakkah ini menyentuh kehidupan rakyat biasa, bukan golongan mahakaya dan warga asing? Kenyataan Muhyiddin mewakili suara rakyat biasa, pesawah, petani, peladang, penegak kecil, dan kontraktor kecil yang terkesan akibat kenaikan harga diesel. Tidak ada satu perkataan pun dalam kenyataan beliau yang menyebut beliau menyokong penyelundup. Seperti mana yang dijangka Perdana Menteri ke-10, Menteri-Menteri dan Kerajaan Madani amat defensif, berada dalam penafian in denial dan bersikap kami tidak pernah salah apabila berhadapan dengan kritikan rakyat dan pemimpin pembangkang. Dalam mod defensif, mereka dengan pantas melabel dan menuduh pengkritik mereka sebagai menyokong golongan mahakaya, warga asing, ketirisan, dan penyelundupan. Dalam mod penafian, mereka tidak dapat menerima hakikat bahwa tindakan mereka telah mengakibatkan kesusahan kepada rakyat, peningkatan harga barang, dan peningkatan kos dalam sektor binaan, pertanian, perkhidmatan, dan banyak sektor yang lain. Dalam mod kami tidak pernah salah, yang salah akhirnya adalah rakyat. Bagi mereka, tidak mengapa untuk kerajaan menaikkan harga diesel dan kadar SST dalam sektor logistik. Itu tidak salah. Yang salah tetap rakyat. Walaupun mereka terpaksa menaikkan harga barang dan perkhidmatan disebabkan peningkatan kos berikutan kenaikan kadar SST dan harga diesel. Malah nelayan pun dipersalahkan atas kegagalan kerajaan mengawal ketirisan dan penyelundupan diesel. Walaupun cerita menteri mengenai penyelundupan diesel oleh nelayan ini tidak masuk akal, namun yang salah tetap nelayan dan yang salah tetap rakyat. Mereka gagal menerima hakikat bahwa langkah menaikkan harga diesel ini dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa proses libat urus dengan pemegang taruh, tanpa mekanisme yang jelas, dan dengan perancangan separuh masak. Selepas mengumumkan kenaikan harga diesel, barulah mereka sadar yang mereka terlepas pandang banyak perkara, termasuk mengenai mesin yang digunakan oleh pesawat, petani, dan peladang, serta kekerapan penggunaan mesin dan kendaraan diesel dalam sektor ini. Malah mekanisme sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan penentuan harga fleet pun belum diperincikan dan dimuktamadkan. Selepas dihujani kritikan demi kritikan dan keadaan menjadi huru-hara, barulah wakil kerajaan terhekeh-hekeh melakukan libat urus. Tidakkah ini contoh ketidakcekapan, kebebalan, dan kegagalan merancang kerajaan Madani? Adakah semua perkara yang disebut tadi adalah mengenai golongan mahakaya, warga asing, ketirisan, dan penyelundupan? Tidak sama sekali. Naratif golongan mahakaya, warga asing, ketirisan, dan penyelundupan adalah naratif ciptaan kerajaan untuk memberi justifikasi kenaikan harga diesel dan penafian hak subsidi rakyat. Ia juga naratif untuk menutup penipuan dan kelemahan, penguatkuasaan, serta kepincangan perancangan kerajaan. Hakikatnya, Anwar telah gagal menunaikan janji untuk menurunkan harga minyak. Rakyat tidak marah jika Anwar tidak pernah berjanji untuk menurunkan harga minyak 24 jam selepas dia mengangkat sumpah. Rakyat marah karena Anwar pernah berjanji tetapi tidak mengotakkan janji. Hakikatnya, Anwar juga menipu apabila mendakwa kenaikan harga diesel ini hanya memberi kesan kepada golongan mahakaya dan warga asing, sedangkan ramai rakyat biasa terjejas dengan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan berikutan perancangan separuh masak Anwar. Adakah Muhyiddin menyokong penyelundupan apabila mengkritik Anwar? Tidak. Muhyiddin hanya menegaskan bahwa pertamanya Anwar adalah penipu, keduanya Muhyiddin mahu menyadarkan Anwar bahwa bukan golongan mahakaya dan warga asing yang terjejas, tetapi rakyat biasa yang menjadi mangsa kepada dasar perancangan separuh masak dan tindakan Anwar menaikkan harga diesel. Penulisan ini telah ditulis oleh Tun Faisal Ismail bin Aziz, Ketua Penerangan Bersatu Wilayah Persekutuan. Jadi pendengar di sana, apabila telah mendengar penulisan beliau tadi, apakah pendapat Anda? Adakah Muhyiddin betul dan Anwar itu salah? Atau sebaliknya? Mungkinkah ada sebab lain kenapa tindakan Perdana Menteri ke-10 kita, Anwar
melaksanakan dasar-dasar seperti ini? Adakah ia satu langkah yang terburu-buru? Atau ia adalah satu langkah yang betul? Sila utarakan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share.